Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sudah masuk di satu bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap hidup kita. Dan pada saat ini kita akan memulai kebaktian kita hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita memulai dengan bersaat teduh sejenak. Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk satu hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami semua dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena kondisi negara kami masih dilanda COVID-19. Setiap hari kami mendengar kabar duka dari orang-orang terdekat kami. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mohon ampunilah kami. Ajarilah kami untuk tetap setia, taat dan beriman kepada janji-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sertailah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau selalu bersyukur. Karena kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang selalu menopang hidup kita. Dengan apakah kita membalas kasih-Nya? Dengan apakah kita membalas cintanya? Marilah saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk menyanyikan lagu ini. Kita menyatakan syukur kita kepada Allah kita. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
Pagi hari ini bersama-sama kita akan menjalankan perjamuan kudus. Waktu setempat saya persilakan. Mari kita bersama-sama pada hari ini akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus diberikan hanya bagi jemaat yang sudah dibaptis dan sudah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Karena seperti yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu, gereja menetapkan perjamuan kudus hanya bagi yang sudah dibaptis dan yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Saudara yang di rumah, Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum dia diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah itu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama kita mengangkat roti dan anggur atau minuman di tangan kita dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus hari ini. Perjamuan yang Engkau perintahkan untuk kami terus lakukan supaya kami ingat akan kasih pengorbanan Tuhan kepada kami. Dan kasih itulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kasih itulah yang mengubah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan kiranya Tuhan layakkan kami untuk menerimanya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memakannya. Mari kita meminumnya. Kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Itu tandanya Tuhan, bahwa kami memiliki bagian di dalam kerajaan-Mu. Dan kami akan bersama-sama dengan Engkau mengikuti perjamuan anak domba Allah yang Kau lakukan sendiri. Kami bersyukur Bapa, biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, seperti roti dan anggur ini memberikan kami berkat rohani, menolong kami, menopang hidup kami supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, yaitu memberitakan kematian dan kebangkitan-Mu sampai Engkau datang kembali. Tuhan, utuslah kami. Kami mau pergi untuk menjadi berkat. Seperti Tuhan memberkati kami. Biarlah hidup kami juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami siap untuk diutus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, bagai Raja Wali. Kita mau selalu berada di hadirat Tuhan, berlindung dalam naungannya Tuhan, bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita akan menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita. Kita memakai telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, tenanglah kini hatiku. Marilah bersama-sama kita menenangkan hati kita, biarlah Tuhan yang menguasai pikiran kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku,
membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasakan tangan-Mu Tuhan. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 还没有进入神的话语之前，我们进入祷告。 Bapa, kami bersyukur kepadamu 主，我们感谢你， untuk semua pertolongan-Mu sampai hari ini. 你已经帮助我们直到今日， Kami bisa kembali beribadah bersama-sama di awal bulan ini. 我们仍然能够回到你的面前，来到你面前啊，第一个礼拜敬拜。 Tuhan, berkati kami. 主啊，你祝福我们， Berilah pengertian kepada kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, 给我们智慧，能够明白你的话语， sehingga kami semakin mengalami hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. 好叫我们在生活上能够得胜，靠着主的名。 Hidup kami yang sudah ditebus oleh Tuhan menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. 我们被你救赎的生活，能够成为你活的见证。 Tuhan, tolong kami untuk taat kepadamu. 主啊，你叫我们能够顺服在你的话。 Apapun yang terjadi dalam kehidupan 无 kami, 论我们的生活发生什么事情， kami tahu kami tidak pernah sendirian, 我们知道我们不是自己而已， karena Tuhan senantiasa menyertai 因 kami. 为你每时每刻都与我们同在。 Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, 虽然我们在各自的家中在敬拜你， Engkau hadir di tengah-tengah keluarga 我们深 kami. 陷你也降临在我们每个人的家中， Engkau hadir di tempat di mana kami berada pada saat ini 你降临在无论每个人在哪里，你都在其中。 untuk memberkati kami. 你要祝福我们， Terima kasih Tuhan. 主，我们谢谢你。 Pakai kedua hamba-Mu Tuhan 我们将两位仆人交托在你手中， untuk menyampaikan 能 firman-Mu. 够把你的话语分享出来。 Dengar doa dan permohonan kami. 主啊，祈求你垂听我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名求。 Amin. Saudara, kita hari ini bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Yosua. 我们今天要思想在幼书雅记， Kita akan membaca dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 我们要从幼书雅记第一章第一节读到第9节。 Saya akan minta Pak Simon baca dalam Mandarin saja, ya, yang Indonesia bisa melihat di layar kita. 幼书雅记第一章第1到第9节，
耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所大之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩，直到波达拉河赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不配下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。 Tema kita hari ini tongkat estafet. 我们今天想要讲的，我们的继续界的棒。 Ini menceritakan setelah 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel, 我们看到摩西带领以色列民族40年 Musa kemudian meninggal. 之后，摩西就死了。 Bangsa Israel menangisi kematian Musa. 所以我们知道以色列民族为着摩西而哭泣。 Dan Tuhan itu menetapkan Yosua, abdi Musa itu menggantikannya memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada 所 mereka. 以上帝就差派嫩的儿子就是约书亚来带领以色列民族进入迦南美地。 Jadi tongkat estafet kepemimpinan dari Musa diserahkan kepada Yosua. 所以这个继续的棒就从约书亚落在这个摩西落在约书亚手上。 Bagaimana kira-kira perasaan Yosua pada saat itu? 我们知道那个时候约书亚的感觉如何？ Alkitab tidak menggambarkannya secara terperinci. 我们虽然没有很仔细的去把它描写。 Saudara, di ayat 1 dan 2 dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel 所 itu. 以摩西仆人死了以后，约书亚小于摩西帮手嫩的儿子就是约书亚。 能够带领这个以色列百姓过着约旦河，往他所要赐给以色列人的地区。 Yosua disuruh memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. 所以约书亚就被命令来带领以色列民族出这个埃及， Memasuki tanah Kanaan dan mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. 所以要进入迦南地，就要战败那些在迦南地里面的人， Sehingga mereka bisa memiliki tanah Kanaan seperti janji Tuhan kepada 所以 mereka. 他们就很梦想得到那个地，就是上帝应许给他 Saudara, 们。 ini bukan perintah yang mudah untuk dilaksanakan. 所以这个不是很容易进行的一件事情， Ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh Yosua. 因为这约书亚会面对很多的困难。 Yang pertama, kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. 所以我们知道以色列民族他们非常的顽梗， Ya, mereka itu auban, super auban. 非常的顽梗。 Yosua sendiri sudah sangat mengenal sikap tegar tengkuk dari bangsa Israel 我们 ini. 知道这个约书亚已经领教他们的那种顽梗， Pasti merupakan sesuatu yang sangat berat untuk memimpin sekitar 2 juta orang yang tegar tengkuk. 所以要带领这些顽梗的百姓有200万名，要出埃及记。 Ya, kita lihat bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari Mesir. 所以他们从埃及地出来的时候， Mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa.
所以他们已经领受到这个神的很大的神迹， Tapi mereka sering bersungut-sungut. 但是他们常常埋怨， Tidak ada air, mereka bersungut-sungut. 因为没有水，他们也埋怨； Tidak ada makanan daging, mereka 没 bersungut-sungut. 有肉可以吃，他们也埋怨。 Bahkan mereka sampai mengatakan kepada Musa, buat apa kamu membawa kami keluar? Emang tidak ada kuburan di Mesir? 所以他说为什么带我们出埃及地？是不是埃及地没有我们可以葬的地方？ Padahal mereka sudah mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. 其实他们已经经历到这神伟大的神迹， Tapi mereka tetap tegar tengkuk. 但是他们还是那么的顽梗。 Selain itu, Yosua dan bangsa Israel mesti menghadapi bangsa-bangsa dari Kanaan yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. 因为以色列民要进迦南地，他们会面对一些迦南地的那些有很高大的那个民族。 Bangsa Kanaan memiliki kota-kota yang dikelilingi oleh benteng yang kuat. 所以迦南城他们有很坚固的城墙。 Di sana juga dikatakan ada keturunan Enak, yaitu orang-orang yang seperti raksasa badannya. 所以他们是有一些是也这个遗传的那个民族非常强大的。 Sudah bisa melihat betapa sulitnya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. 所以约书亚怎么样来命令以色列民进迦南是何等的困难。 Bangsa Israel keluar dari Mesir itu mereka semua budak. 我们知道以色列民出埃及，他们都是奴隶， Tidak punya pelatihan militer. 他们完全没有这个军事的装备， Kesulitan besar menghadang di depan. 所以他们的面前也会面对很多的挑战。 Yang ketiga, Yosua itu menggantikan Musa. 第三就是约书亚要代替摩西。 Musa itu orang yang hebat. 摩西是一个很了不起的人物。 Ya bisa-bisa saudara Yosua itu selalu dibawa bayang-bayang kehebatan Musa. 所以我们知道约书亚就好像摩西有很多的很好的那个影子在他的里面。 Yosua tidak ada apa-apanya dibandingkan Musa. 所以我们知道这个约书亚就好像没有什么。 Ya, jangan-jangan bangsa Israel itu akan bilang kepada Yosua, kamu tidak seperti Musa. 好像以色列民要对约书亚说，你不好像摩西那样， Kamu tidak sehebat 你 Musa. 没有像摩西那样的这个伟大。 Sudah bagi Yosua ini merupakan faktor psikologis yang sukar untuk dikalahkan. 所以这对约书亚来讲就非常在心理上非常大的压力。 Saudara, itu kesulitan yang dihadapi oleh Yosua. 这是约书亚所面对的问题。 Jadi saudara jelas sekali bahwa pada waktu Tuhan memberitakan perintah kepada Yosua, 当上帝命令约书亚的时候， maka perintahnya itu kelihatan sukar. 所以这个命令看起来就很困难， Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin dilaksanakan. 好像不可能约书亚来行这件事。 Jadi tongkat estafet yang diterima Yosua itu terlalu berat untuk 所以我们到 dijalankan. 约书亚所借的那个摩西的棒，好像是非常的沉重。 Saudara, kadang-kadang memang dalam kehidupan kita Tuhan memberi kita perintah yang rasanya itu tidak mungkin untuk kita 所以在我们的 lakukan. 生活当中，有时候我们认为神命令我们要做的，好像是非常不可能的。 Tapi Tuhan ingin kita mentaatinya dan bersandar kepada Dia. 但是神要我们顺服他，要依靠着他。 Jadi saudara, kalau saudara mendapat perintah yang rasanya sukar atau tidak mungkin dilakukan, 如果你有得到很难接受、很难去面对的那个命令， jangan cepat-cepat mengatakan tidak bisa. 所以你不要很快的就讲不可能， Taat saja 所以你必须要顺服， dan bersandar kepada janji 所以 Tuhan. 你要依靠上帝的允许。 Saudara, Yosua tahu kesulitan yang akan dia hadapi. 所以我们知道约书亚他知道他要所面对的问题， Maka dari itu Tuhan memberikan janji kepada Yosua 所以上帝给约书亚一个约， supaya dia bisa melakukan 好叫 apa yang Tuhan perintahkan. 好叫上帝所命令他的，他要怎么样去行？ Apa janji Tuhan kepada 那 Yosua? 么
神应许约书亚什么呢？ Kita lihat ayat yang ketiga. 我们来看第3节， Dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 所以第3节讲，凡你脚掌所踏之地，我都照着我所应许给摩西的，是给你们。 Ya, setiap tempat ya yang ada batas-batasnya seperti di ayat yang keempat. 所以有一些境界，一些地方， Karena memang ada daerah-daerah yang tidak Tuhan serahkan, tidak Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 也有时候有一些地方，神是没有赐给以色列民住的。 Nah, ayat kelima dikatakan seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. 他说：“你平生的日子，没有一个人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，必照样与你同在。 Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan 我不 engkau. 撇下你，也不丢弃你。” Jadi Tuhan menjanjikan bahwa tidak ada yang bisa bertahan menghadapi Yosua. 所以神的应许，没有一个人在约书亚面前站立得住。 Bukan karena kehebatan Yosua, 不是约书亚他很了不起， tapi karena Tuhan menyertai 是 Yosua. 因为神与约书亚同在。 Musa yang hebat sudah mati, 我们知道伟大的摩西已经死了， tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. 但是我们知道神的同在还是与他们一起。 Saudara, ini mau mengajarkan kepada kita, jangan kau bersandar kepada manusia. 所以这里要告诉我们，你不要依靠人， Betapa hebatnya dia. 就是无论他怎么样的了不起， Tapi bersandarlah kepada 你还 Tuhan. 是要依靠我们的上帝， Karena manusia itu akan berlalu. 因为人必会过去的。 Tapi Tuhan tidak pernah 但是 berlalu 我们 dalam 知道 kehidupan 神是 kita. 永远长存的。 Maka di dalam Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? 所以罗马书讲，如果神在我们这边，有谁能够赢我们呢？ Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 所以希伯来书第13章讲，神没有撇下你，他还是一直与你同在。 Allah menyertai 我 kita. 们知道上帝与我们同在。 Maka sebagai orang percaya yang sejati, 我们身为信上帝的人， jangan pernah menganggap Tuhan meninggalkan 我 kita. 们不要以为上帝撇下我们。 Mungkin ada problem hidup kita yang hebat dan terlalu. 可能我们生活上有些会面对很多的问题， Ada kegagalan yang kita hadapi. 但是我们有一些永恒的东西，我们要去面对。 Doa yang tidak dijawab. 我们看有时候常常我们的祷告没有得到垂听， Kadang itu menyebabkan kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan 所 kita. 以有时候我们认为我们祷告神没有垂听，好像神离弃我们一样。 Tetapi ingatlah saudara, 所以你必须要记住， Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 上帝不曾离弃我们， Dia sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk kita. 他已经在十字架上为我们牺牲了， Menebus dosa kita. 来赎我们的罪。 Sehingga kita tidak mungkin terpisahkan dari kasih-Nya. 所以我们跟他的爱就不会隔绝了， Dia akan senantiasa menyertai 所以 kita. 他继续不断的与我们在一起。 Memang kadangkala kita tidak mengerti kenapa hal-hal yang kita tidak kehendaki terjadi dalam hidup 有时候 kita. 我们不明白这个事情的发生，我们不知道， Di mana Tuhan pada saat 所以我 itu? 们会当时会问上帝你在哪里呢？ Tapi percayalah saudara, 所以你必须要信靠他， Dia tetap bersama dengan kita. 他必与我们同在。 Maka kitab Pengkhotbah mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada 所以 waktunya. 我们知道传道书讲，神对我们所做的一切都是美好的。 Saudara, Tuhan menyertai Yosua. 我们知道上帝与约书亚同在， Tuhan menyertai kita juga. 所以上帝也与我们同在。 Dan janji berikutnya yang Tuhan berikan kepada Yosua di ayat yang ke-6. 所以上帝给约书亚的应许在第6节里面， Bahwa Yosua lah yang akan memimpin bangsa Israel memasuki, menduduki, dan memiliki tanah Kanaan. 所以我们知道约书亚带领以色列民族要进去，要住在迦南地。
Jadi apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi pada masa hidup Yosua. 所以在约书亚有生之年，神所应许的必会成就。 Saudara, Tuhan tahu ketakutan Yosua. 所以神知道约书亚的胆怯， Maka Tuhan memberikan janji itu 所以 kepada dia. 所以他就对约书亚赐下应许。 Tapi saudara, kalau kita lihat saudara, janji itu diberikan ada syaratnya. 我们知道神给的应许是有条件的， Apa syaratnya 那 saudara? 条件是什么呢？ Ayat 7 sampai 8. 所以 saudara. 第7跟第8节 Tuhan 讲， katakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 所以在第7、第8节2节讲，只要刚强大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昨夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。 Saudara, dari hal ini kita belajar, kita mesti ingat bahwa janji yang Tuhan berikan selalu disertai tuntutan. 所以我们要知道，神所赐给我们的应许，常常有他的条件。 Ada hal yang mesti kita 有 lakukan. 一些事情我们必须去做的。 Nah, saudara, syarat itu ditunjukkan dengan oleh kata hanya di ayat 7. 所以这个条件就在第7节那样讲。 Ya, ada kata hanya, ya, kemudian ada kata-kata supaya dan ada kata-kata sebab. 只有你必须有它的原因， Nah, saudara, itu menunjukkan adanya syaratnya, 这是指这个条件， adanya tuntutan. 就是神要我们做的。 Syaratnya apa, saudara? 所以要做什么呢？ Yang pertama, kata firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 他说你的心要刚强壮胆。 Tuhan tahu Yosua takut. 所以神知道约书亚他非常胆怯， Maka di ayat 9 itu Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. 所以第9节他就讲你要刚强，不要惧怕。 Kecut hati artinya merasa takut, gentar, ngeri. 就是不要惧怕，不要惊惶。 Nah, sedangkan tawar hati itu menunjukkan pada suatu keadaan tidak bersemangat. 那胆怯就是因为我失去了那个精神奋斗力， Tidak ada kemauan lagi. 所以我们已经没有那种， Hilang keberanian dan putus 我 harapan. 们已经没有那种勇敢的心去面对。 Nah, maka saudara, sikap tawar hati itu suatu sikap yang apatis. 所以我们知道那个我们这个灰心是非常负面的。 Nah, sikap tawar hati itulah yang sering membuat orang menjadi frustasi. 所以我们知道我们灰心就是我们非常有闹情绪。 Jadi Yosua akan mengalami janji Tuhan. Syarat yang pertama, dia tidak boleh ketakutan. 所以我们要抓住神的应许，叫我们不可以胆怯。 Sebaliknya dia harus berani dan tetap beriman kepada Tuhan. 要勇敢，有信心的去信靠。 Saudara, bagaimana dengan kita? 那我们又如何呢？ Apakah kita taat kepada Tuhan dengan takut-takut? 我们来顺服上帝，是不是心里感觉到害 Karena 怕？ kita tidak percaya? 但是 Saudara? 我们没有那个信心， Atau kita taat karena kita tahu kita boleh percaya kepada 但 Tuhan? 是我们已经顺服，我们知道我们要信靠他， Kita taat dengan berani. 我们要用信心依靠他， Mari kita inspeksi diri kita masing-masing. 所以我们就能够来审查我们自己， Supaya kita punya keteguhan hati mentaati Tuhan. 所以我们有刚强壮胆来这个顺服上帝， Kita punya keberanian percaya kepada 我 Tuhan. 们要勇敢来信靠我们的神， Itu yang pertama, saudara. 这是第一。 Yang kedua, Tuhan bilang
Janji itu akan engkau alami kalau engkau mempunyai sikap yang benar terhadap firman Tuhan. 所以我的应许你一定会感觉到，如果你对神的态度是对的。 Ayat 7 dan 8. 这是第7跟第8。 Dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 所以你不要，你要照摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右啊！无论你到哪里，你都可以胜利。 Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 所以这第8节讲，这个律法书不可以离开你的口，总要昨夜思想，所以你要谨守遵行，那你一切都会的道路都可以亨通，可以顺利。 Bagaimana memiliki sikap yang benar terhadap firman 那我们怎 Tuhan? 么样持有这个正确的态度呢？ Yang pertama dikatakan kita merenungkan firman Tuhan. 第一是叫我们昨夜思想神的话。 Saudara, kata merenungkan itu seperti seekor singa yang sedang mengunyah makanannya pelan-pelan. 我们知道在默想就好像一只狮子，它在摇它的食物，慢慢的在吞咬。 Ya, sehingga tidak mungkin dia menikmati buruannya itu dengan sambil berlari. 如果你很匆忙的去把这个食物吞下，一定不会享受其中的乐趣。 Singa itu akan menikmati buruannya itu dengan duduk tenang dan mengunyahnya. 所以他有的那个他所抓住的那个食物，他必须坐下来，慢慢的去享受。 Saudara, kita diminta merenungkan firman Tuhan. 所以我们被神要求，我们要昨夜思想他的话， Yaitu seperti kita mengunyah makanan. 就好像我们在摇这个我们的食物一样。 Saudara, ternyata secara kedokteran untuk kesehatan kita, maka kita dianjurkan untuk mengunyah makanan kita dengan benar. 所以我们知道，在医学上，他会告诉我们，你在吃的时候，你在嚼东西的时候，你要正确的去嚼。 Orang-orang yang tidak mengunyah makanannya dengan benar atau terburu-buru itu akan menyebabkan resiko. 我们知道吃的对，或者是你匆匆忙忙的吃，你有它的后果。 Orang yang terbiasa buru-buru menelan makanannya itu beresiko mengalami masalah pencernaan. 所以我们知道，匆匆忙忙的把食物吞下去，对他的胃消化来讲是有一些问题的。 Selain itu ada resiko dia bisa tersedak, 可能他会遭到淹住， ya, dan dia juga bisa kekurangan gizi. 可能他缺少营养。 Jadi waktu kita makan kita mesti mengunyah. 所以我们在吃的时候要慢慢的嚼它。 Dan mengunyah itu juga baik buat melangsingkan tubuh. 我们知道能够慢慢的嚼，使我们的那个这个身体会更好。 Ya, jadi yang mau langsing harus belajar makannya dengan mengunyah 所 dengan 以 baik. 我们要使身体苗条，我们吃东西要慢慢的把它搅碎。 Sudah sebuah studi menunjukkan semakin cepat kita makan, semakin banyak makanan yang kita konsumsi. 所以我们有一些调查，我们匆忙的吃，就很多的东西没有作用的。 Saudara, waktu itu diadakan penelitian terhadap 30 wanita yang menghabiskan makanannya dengan waktu yang berbeda. 调查当中给30个妇人，他们在吃的时候给他们不同的那个吃法。 Dan didapati para wanita yang makan lebih lambat cenderung mengkonsumsi makanan lebih sedikit. 那些吃得很慢的，他们会消费这个食物更少。 Mereka juga merasa lebih kenyang daripada mereka yang makan dengan cepat. 他们会慢咬吞下去的那个妇女们，她会觉得肚子很饱，比那些很快狼吞虎咽的那些妇女。 Makan lebih lambat artinya mereka mengunyah makanannya. 因为他们吃得慢，就是因为他们嚼碎的时候需要很长的时间。
Ya, ada orang bilang mesti mengunyah 32 kali. 就好像一口要32来咬 Ya, 来嚼， tapi itu tidak benar. Saudara. 其实是不对的。 Yang penting kita mesti mengunyah makanan 我 itu. 们必须把它搅碎，慢慢的把它享受过来。 Karena dengan mengunyah makanan dengan tepat, maka bisa meningkatkan nutrisi dari makanan. 因为你慢慢的咬碎它，搅碎它，它会出现很多的那种维生素给我们。 Saudara, mengunyah ternyata begitu penting. 所以我们知道把它搅碎是何等的重要。 Itu artinya merenungkan firman Tuhan. 意思是我们昨夜去思想神的话。 Saudara, Calvin mengatakan perenungan akan firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita. 加尔文讲，如果我们思想神的话，是非常有益处的。 Karena kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka banyak kesalahan siap untuk merangkak masuk di dalam kehidupan 所以 kita. 我们讲，如果没有注意思想神的话，就很多的事情我们会把它搞错了。 Membuat banyak hal yang tidak benar terjadi dalam hidup 所以 kita. 在我们的生活当中会产生很多不正确的事情出来。 Maka saudara masih ingat apa yang dikatakan pemazmur bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 所以我们知道诗篇讲我是脚前的灯，是我路上的光。 Dengan merenungkan firman, 我们要昨夜思想神的话， maka hidup kita diterangi oleh firman. 所以我们的道路就被神所光照。 Maka hidup kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 所以我们的生活就不会不做讨神喜悦的事情。 Mari kita merenungkan firman 所以 Tuhan. 我们要昨夜思想神的话。 Yang kedua dikatakan kita mesti memperkatakan firman Tuhan di ayat 8. 所以在第8节，我们必须要离开这个律法书不可以离开你的口。 Ya, artinya kita mesti membicarakan atau menyampaikan firman Tuhan. 就是我们要把这个神的话传出去。 Ya, misalnya waktu kita baca firman Tuhan, 当我们读神的话的时 kita 候 bilang, aku dapat ini. 我已经得到一切的那 Aku 个益 dapat 处， ini dari firman Tuhan 我 hari 从神 ini. 的话得到这些益处。 Tuhan ngomong ini kepada aku. 神对我说这些话， Kita sharekan kepada teman-teman 那我 kita. 们就能够向我们的朋友来分享。 Setelah dengan share itu, pertama kita ingat akan firman Tuhan 因 itu. 为我们跟朋友分享，第一，我们就能够记住神的话； Dan kedua, kita menjadi berkat bagi orang lain. 第二，我们就成为别人的祝福。 Saudara, perkatakan firman Tuhan itu setiap hari. 所以我们每一天都要向朋友传说神的话。 Yang ketiga dikatakan kita mesti mentaati seluruh firman Tuhan. 所以第三，叫我们要遵行神一切的话。 Firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca, dipelajari, direnungkan. 所以神的话不单单我们去读、我们去学习、去思想而已。 Tapi kita mesti juga mentaatinya. 我们必须要顺服在神的这个话语里面。 Firman Tuhan yang mesti kita taati itu seluruhnya. 所以我们要顺服神的话是一切的。 Ada orang saudara yang sukanya itu menyensor firman Tuhan. 有的人他们要先断章取义来思想神的 Ya, 话。 dalam arti saudara ada yang saudara akan taati dan ada yang saudara anggap tidak perlu ditaati. 有些你认为要顺服的，有一些你认为不需要去顺服。 Apa yang kita suka kita taati, apa yang kita tidak suka kita 就 abaikan. 认为我们很喜欢的，我们就顺服；不喜欢的，我们就把它丢掉。 Nah, tidak boleh 这 seperti 个是不 itu. 可以的， Semua firman Tuhan mesti kita 因 taati. 为神一切的话，我们必须要去遵行。 Kita suka atau tidak, 无论我们喜欢不喜欢， kita mesti 我 mentaatinya. 们必须去顺服它， Karena itu adalah firman Tuhan. 因为那是神的话。
Saudara, ada sebuah ilustrasi seperti ini, saudara. 有个故事是这样说的： Pada suatu hari seorang anak itu baru pulang dari sekolah minggu. 有一天，一个主日节儿童他从这个主日节回家 Anak ini ketahuan oleh ibunya itu sedang berkelahi dengan temannya. 所以这个孩童回家母亲知道他在跟别人打架， Maka anak itu dipanggil dan dimarahi oleh ibunya. 所以这个孩子就被母亲叫来。 Ibunya 把他 bilang, 教训 mengapa kamu pukul temanmu itu? 为什么你教训你的朋友呢？ Anak itu bilang, habis dia mengolok-ngolok aku terus. 他说他对我讲一些脏话。 Ibunya bilang, bukankah kamu di sekolah minggu diajarkan untuk bersabar? 所以主日时老师不是教导你，你必须要忍耐。 Anak itu bilang, benar bu. 他说对。 Tapi tadi pagi, lause sekolah minggu berkata, 刚才这个主日学老师这么说， kita lebih baik memberi daripada menerima. 说我们施比受更为有福。 Jadi lebih baik saya memberinya pukulan daripada menerima 所以 pukulannya. 我就给他几钱呢，好让我不接受他的拳头。 Ibunya geleng-geleng kepala, saudara. 所以他的母亲就摇摇头。 Saudara, bukankah kadang-kadang kita juga seperti anak sekolah minggu 有 ini? 时候我们会像小孩子一样。 Oh, ternyata susu ini bilang bukan kadang-kadang, sering begitu. 这个不是有时候是常常有的。 Wah, saudara, kita sering seperti itu. 所以我们常常会行这样子的行为出来。 Ya, kita memilah-milah firman Tuhan. 所以我们就把神的话就好像模模糊糊这样。 Kita ikuti apa yang kita suka. 所以我们不要为着我们所喜欢的，我们就去遵行。 Ya, firman Tuhan bilang, jangan cinta uang. 所以神的话叫你不要爱钱财。 Ini cocok buat Pak Simon. 这对西蒙很好。 Ya, cocok buat Pak Simon. Enggak cocok buat saya. 对我来讲是不对的， Ya, karena saya masih muda. 因为我还年轻。 Pak Simon sudah usia lanjut. 我已经比较年老了， Ya, sudah tidak perlu uang lagi. 所以已经不需要钱了。 Saya muda masih butuh banyak uang. 因为我还年轻，我需要很多的钱。 Jadi ini lebih cocok buat Pak Simon. 所以这句话就对把西蒙就更适合。 Saudara, yang firman Tuhan katakan jangan kau cinta uang. 所以神的话讲，你不要贪爱钱财。 Ya, Tuhan tidak pernah bilang jangan butuh uang, bukan, saudara. 神没有讲你需要钱财。 Jadi itu berlaku buat semua 所 kita. 以神的话是对我们所有的都有效力的。 Jangan kau cinta uang. 所以你不要贪爱钱财， Jadi karena cinta uang akar segala kejahatan. 因为钱财是万恶之根。 Tuhan tahu kita butuh uang. 神知道我们需要钱， Tapi jangan uang itu menjadi prioritas utama dalam hidup. 那钱不要在我们生活上是成为唯一的。 Sehingga gara-gara karena uang engkau rela melakukan apa saja. 所以有时候为了钱，你就甘愿做一切的事情， Bahkan melakukan hal-hal yang memalukan nama 所以有时 Tuhan. 候会对神有羞辱的名，你都做出来， Yang merugikan orang lain. 又能够损害别人的。 Jangan cinta uang. 所以我们不要贪爱钱财， Itu berlaku buat kita 所 semuanya. 以是对我们都是有益处的。 Maka saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan langkah-langkah hidup kita dengan hati-hati. 所以神要我们在我们的生活当中每一步走的时候都要很小心。 Ada beberapa hal yang mesti kita 那 lakukan. 有一些我们必须要去做的。 Baiklah kita melihat apa yang kita kerjakan, apakah sesuai dengan perintah Tuhan. 所以我们来看我们所做的是不是合神的心意。 Ketika kita bertindak, perhatikan apakah yang kita lakukan itu menyimpang dari firman Tuhan atau tidak. 当我们采取任何的行动，我们要知道是不是合神的心意。 Setelah kita melakukan, kita evaluasi. 当我们做了之后，我们就要把它审查， Kita renungkan 我们把它默想， apakah yang kita perbuat itu berkenan dengan firman 我们 Tuhan. 所做的是合神的心意。 Jika sudah, kita mengucap syukur. 如果是的话，我们就向神感恩。
Jika ternyata kita menyimpang, mintalah ampun kepada Tuhan. 所以如果我们做错了，我们就向神求饶恕。 Saudara, kehati-hatian ini kita lakukan dengan 所 sungguh-sungguh. 以我们要真真切切的去把它行出来。 Maka kita seperti yang dikatakan oleh Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 所以神讲，你所做的一切将亨通，必极顺利的。 Saudara, maukah saudara hidup dengan beriman kepada Tuhan? 所以我们要生活，要照神的信心来活， Percaya akan janjinya 我们要信靠他， dan mentaati seluruh 我们 firman-Nya. 也要顺服他一切的话语。 Saudara, untuk menghadapi kehidupan kita, menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup 所以 kita, 我们要怎么样去面对我们生活中的一切事情， dan untuk meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap perjalanan hidup 所以 kita. 在我们的人生的旅途当中，我们就会得胜的。 Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, kita mesti punya keteguhan 所以 hati. 我们知道神今天教导我们，需要我们坚固我们的信心， Keteguhan hati di dalam iman kepada Tuhan. 在我们的信心来在神的话里面来坚定。 Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, 虽然我们会面对很多的挑战和挣扎， tetaplah beriman kepada 我 Tuhan. 们必须靠信心仰望上帝。 Maka kemenangan ada di pihak kita. 我们知道一切胜利的脚步都在我们这一边， Dia tidak pernah meninggalkan kita. 神根本不可能离弃我们， Dia senantiasa menyertai kita 他时常不断的与我们同在， untuk membuat perjalanan hidup kita beruntung. 使我们的一切的道路都能够亨通。 Saudara, ada seorang yang namanya Henry Blackaby, saudara. 有个人叫做 Henry Blackaby， Dia menuliskan seperti ini. 他这样说： Sebagian orang berkata Allah tidak akan pernah meminta saya melakukan sesuatu yang saya tidak dapat lakukan. 神不可能要求我做我所不能做的事情， Tetapi sampai suatu kesimpulan hidup saya menyadari 但是到一个结论的时候，我醒悟到我的生活， jika Allah memberikan suatu tugas yang mampu saya tangani, 如果神有使我能够能力去做这件事情， saya tahu hal itu mungkin bukan dari Tuhan. 我知道这一切一定不是从神来的。 Tugas yang Allah berikan di dalam Alkitab selalu sesuai dengan takaran kebesaran Allah. 所以神常常给我们的是照我们所能够承受的去承担， Bukan sesuai kemampuan kita, 不是照着我们的力量去搞， tapi sesuai takaran kebesaran Tuhan. 乃是照着神所赐的他给我们的那个力量。 Tugas itu selalu melampaui kemampuan manusia. 所以那个责任常常超出我们人的行为， Karena Tuhan ingin memperlihatkan kekuatannya, 因为神要彰显他的能力， memperlihatkan kodratnya, 要看他要怎么样去担当， memperlihatkan pemeliharaannya 要看他怎么样去保守我们。 dan kebaikannya kepada umatnya 所以他的良善对他的子民， dan juga kepada dunia yang menyaksikannya. 所以给世界的人民去看。 Hanya dengan cara inilah dunia mengenal Dia. 所以要这样的事情，世界才能够看到他的作 Dia 为。 Tuhan yang hebat. 神伟大的神， Dia Tuhanku yang luar biasa. 他是无所不能的上帝， Bisa melakukan apa yang tidak mungkin kau lakukan. 所以他认为我们不能做的事情，他都有可能能够做， Dia Tuhan yang luar 因为 biasa. 他是了不起的上帝。 Amin semuanya. Amin. 阿门。 Karena Dia Tuhan kita. 他是我们的神， Maka saudara, kita bukan dipanggil sekedar bekerja bagi Tuhan, 我们单单不是神呼召我们只有为他工作而已， tapi kita dipanggil untuk bekerja dengan Tuhan. 是我们被呼召跟神一起工作。 Maka waktu kita bekerja dengan Tuhan, banyak perkara besar akan terjadi 当 dalam 我 kehidupan 们跟神 kita. 一起工作的时候，我们要行很多很大的事情。
Waktu kita bekerja dengan Allah, 当我们跟神一起做工的时候， perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 所以你一切的道路必亨通，你一切都能够顺利， Hidupmu akan menikmati kebesaran Tuhan. 所以你的生活会享受到神的伟大， Dan kau akan tahu Tuhanmu hebat. 所以你要知道上帝的伟大。 Yosua berhasil dalam perjalanannya 所以耶稣在他的旅途当中，他胜利了，他成 karena 功了， dia bekerja dengan 因为 Tuhan. 他跟神一起来工作。 Tuhan menopang dia 我们知道神一直扶持着他， sehingga janji yang Tuhan berikan kepadanya 所以神给他的应许， semuanya tergenapi. 所以就必须成全。 Dan Yosua melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. 所以耶稣就用亲自从他自己来领受这些。 Bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan memiliki tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. 所以以色列民他们进入了迦南，就好像神应许他们所应该得的地方。 Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 所以你的道路必须亨通，你一切所做的必顺利， Karena Allah menyertai. 因为神必与你同在。 Mari kita masuk dalam 我们 doa. 进入祷告， Bapa, kami bersyukur 主，我们 kepadamu. 感谢你， Terima kasih Tuhan, Engkau mencatat apa yang Engkau nyatakan kepada 你已 Yosua. 经给耶稣要做的一些事情， Yosua menerima tongkat estafet yang berat untuk dilakukan. 所以我们知道耶稣接续摩西那么沉重的棒 Bahkan mustahil untuk dilakukan. 在他认为不可能的事情， Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. 我们知道我们的神是活的神，是有能力的神。 Engkau menggenapi janjimu Tuhan. 你要成就你的应许。 Waktu Yosua berjalan sesuai dengan firman-Mu. 当耶稣行在你的话语里面， Tidak mengabaikan firman-Mu. 他没有忽略你的话， Dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan 他已 kepadanya. 经遵行你命令他要怎么样做， Maka hidupnya beruntung dan berhasil. 所以他的道路就亨通，他 Tuhan 凡事都顺利。 berkatilah kami 主啊， Tuhan. 你也造就祝福我们。 Ketika kami menghadapi kehidupan ini, 我们知道我们所面对的生 banyak 活， hal yang kami harus hadapi. 很多时候我们要去面对， Kiranya itu tidak membuat kami menjadi kecut dan tawar hati. 所以我们不要胆怯，也不要加这个担心， Karena kami tahu Tuhan menyertai 因为 kami. 我们知道你与我们同在。 Tolong kami Tuhan 主啊，你帮助我们 untuk mentaati-Mu 能够顺服在你的 sehingga 话语里， hidup kami 我们的生活 mengalami kemenangan demi 能 kemenangan 够战胜再 karena 战胜， kami bekerja dengan Tuhan. 因为我们已经与神一同做工。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们谢谢你， Berkati kami semuanya 主啊，你祝福我们每一个人， yang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup 我 ini. 们所面对的一切挣扎，你帮助我们， Tuhan kuatkan iman kami 你坚固我们的信心， supaya kami terus percaya 好 kepada 叫我们继续的仰望你。 kami punya keteguhan hati 我们有很坚固的信心， untuk percaya akan 我 janji-Mu. 们也深信你给我们的应许。 Dengar doa kami Bapa. 主啊，你听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祈求， Amin. 阿门。 Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk ke dalam doa syafaat kita pada hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk keamanan Indonesia dan campur tangan Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara agar tetap dalam keadaan aman serta ekonomi dan politik dalam keadaan yang membaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa di hari ini Tuhan, khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Di kala pandemi ini banyak sekali masalah-masalah yang mengakibatkan perekonomian
menjadi lemah, dan kami berdoa Tuhan khususnya untuk pemerintah agar mereka dapat bersatu, mereka dapat mengantisipasi dan mereka dapat lepas dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah agar mereka dapat segera menuntaskan pandemi ini Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kedua, kita berdoa agar Tuhan terus menambahkan sukacita yang membangkitkan gairah dan kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap sanggup menanggung segala perkara. Bapa, kami berdoa khususnya untuk jemaat di GKBJ Cengkareng ini Tuhan, di saat keadaan pandemi ini mungkin kami banyak yang terdampak ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kami terus Kau berikan sukacita untuk dapat menjalani kehidupan kami Tuhan, agar semua tantangan yang di depan sana kami dapat melewati bersama Engkau ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati lingkungan kami, berkati semua yang ada di lingkungan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat, kami dapat menjadi terang dan garam di lingkungan kami juga Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau di dalam hidupmu, sehingga engkau boleh menjadi penerus-penerus iman yang senantiasa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan melayani sesama dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama, kita bersyukur perjamuan kudus sudah dilaksanakan dengan baik. Dan bagi saudara sekalian yang ingin mengucap syukur atas berkat-berkat yang saudara terima, baik melalui persembahan perpuluhan, persembahan misi, dan persembahan lainnya, kiranya saudara boleh memberikannya dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan hari ini saudara sekalian, tanggal 1 Agustus jam 9 pagi, nanti ada ibadah teens dengan tema Siapakah Sesamaku yang disampaikan oleh Guru Injil Peter Faran. Dan ibadah teens sudah dilaksanakan secara rutin setiap minggunya. Akan dilaksanakan melalui Zoom. Jadi para orang tua diharapkan mengingatkan anak-anaknya untuk boleh mengikuti ibadah teens. Dan saudara sekalian, kelas bertunas akan dimulai pada tanggal 1 Agustus ini jam 10 pagi. Dengan tema memahami kedewasaan rohani yang pertama yang disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Bagi saudara sekalian yang sudah mengikuti kelas berakar diharapkan bisa bergabung di kelas memahami kelas bertunas ini. Dan tema hari ini adalah memahami kedewasaan rohani. Mengundang saudara sekalian boleh mengikutinya. Kelas berbuah akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus jam 7 malam. Minggu ini dengan tema pentingnya menyampaikan berita Injil yang akan disampaikan oleh Guru Injil
Peter Faran. Jadi mengundang saudara sekalian boleh mengikutinya, saudara sekalian yang sudah mengikuti kelas berbuah ini, atau sekedar saudara sekalian ingin memahami lebih lanjut, kalau saudara mungkin sebelumnya sudah mengikuti dan ingin memahami lebih dalam lagi, mengundang saudara sekalian untuk boleh bergabung. Dan juga saudara sekalian, persekutuan doa misi yang akan dilaksanakan hari Kamis 5 Agustus jam 7:30 malam dengan tema Asiknya Menginjili yang disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian, mengundang jemaat sekalian untuk boleh mengikutinya, dan ini juga wajib bagi majelis, pengurus departemen, guru sekolah minggu. Ini adalah wajib, dan bagi jemaat sekalian diundang untuk boleh bergabung di persekutuan doa misi ini. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.